الحمد لله رب العالمين. Kami muka 68. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقص أحد الرواة القصة بأسلوب آخر فيحكي أنه كان يطوف بالبيت فسمع رجلا يقول هذا الشعر فسأل عنه فقيل هو عبد المطلب بن هاشم بعث بابن له في طلب إبل له ولم يبعث به في حاجة إلا نجح. قال فما لبثنا أن جاء فضمه إليه وقال لا أبعث بك في حاجة بعد. Kita tengah baca cerita bagaimana kesayangan neneknya Abdul Muttalib sebagai nenek kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesayangan dia ni banyak sebab. Walaupun dia banyak cucu-cucu lain dan dia ada pula anak sendiri kot sahabat yang akan jasa belakang dah. Tapi hati Abdul Muttalib hidup sayang kepada cucu dia yang nama Muhammad bin Abdullah ni lebih daripada sayang kepada orang lain. Satu daripada sebabnya iaitu kita baca itu bahawa tukang ujung lah kita sini panggil, tapi di sana dia tak panggil tukang ujung, dia panggil kerapah. Tukang ada orang tertentu yang pandai tengok kaki tangan orang, daripada dia tengok kaki tangan orang dia boleh cek budak ni anak siapa. Tapi dia duduk itu panggil qiyasatul asar. Jadi satu orang, satu puak daripada Bani Mudlaj pergi jumpa dengan Abdul Muttalib, tuk Nabi kita ni. Orang ni bahasa jenis tuk kawan lah, tuk bomo lah. Dia kata Abdul Muttalib, jaga molek cucumu ni kerana aku tak lagi jumpa lagi seorang budak yang tapak kaki dia serupa dengan tapak kaki yang ada atas batu dalam makam Ibrahim itulah. Dalam makam Ibrahim Allah ni tu bila kita nak tengok tu dalam tu ada batu kan. Batu tu di atas batu tu ada lekuk bekas tapak kaki. Tapak kaki Nabi Allah Ibrahim ribu-ribu tahun itu. Jadi araknya duk tengok ramai-ramai budak-budak Mekah tu, khususnya anak cucu Abdul Muttalib ni, tapak kaki Nabi sendiri, tapak kaki cucu dia nama Muhammad bin Abdullah ni lah yang benar-benar serupa dengan tapak kaki Ibrahim. Yang menyebabkan dia ni diriwayat ketuk di Abdul Muttalib ni, ihtafiz bihi fa inna lam nara qadaman ashbaha bil qadam allati fil maqam. Jaga molek cucu Ibrahim, cucu Muhammad ni, kerana aku tak ada tengok tapak kaki budak lain yang benar-benar lebih serupa dengan tapak kaki yang duduk dalam maqam tu. Jadi makin lagi sayangnya Abdul Muttalib pada Nabi ni tambah lagi. Baiklah. Sekarang ni pula ada satu cerita lain pula. Iaitu ceritanya satu kali ke atas sikit pada syair itu, inna halimata qadimat bihi makkah wa huwa ibn 5 sanawatin fa adallaha fil nas faltamasathu falam tajidhu fa atat Abdul Muttalib fa akhbarathu faltamasahu Abdul Muttalib falam yajidhu. Satu hari waktu Halimah Sa'diyah, iaitu perempuan yang menyusu ke Nabi kita waktu Nabi kita kecil ni, satu hari waktu dia bawa Nabi kita ke Mekah, dan kata orang ni waktu musim haji. Waktu musim haji Halimah ni bawa turun Nabi dari darat kapal dia ni ke Mekah, bila-bila ambil haji, bila-bila jumpa dengan nenek Mekah ni. Satu hari waktu Siti Halimah ni waktu turun Nabi ke Mekah, sesak. Tak jumpa cari terus orang ramai musim haji. Cari tak jumpa. Bila puas cari tak jumpa juga. Siti Halimah ni diriwayat ketuk dia Abdul Muttalib. Tuk Abdul Muttalib cucu dekmu ni hilang, aku tak nak cari dia. Lalu Abdul Muttalib tak ada orang nak buat, pergi ke Kaabah, gantung di tabir Kaabah berdoa. Dalam doa dia tu dia berdoa dengan cara patung. Lahumma addiraki bi Muhammadan addih ilayya wastani andi yadan anta alladhi ja'altahu li 'adudan anta alladhi sammaitahu Muhammadan. Maksud patung dia ni waktu dia berdoa dia kata, tolonglah atas balik cucu aku nama Muhammad. Kerana buat ada cucu aku nama Muhammad itulah aku berasa gagah.
duduk dengan dia. Tua-tua aku pun berasa gagah, berasa segar bila duduk dengan cucu aku nama Muhammad. Dan nama Muhammad tu pun tidak aku ubah nama, ubah nama langit lagi. Kata Abdul Muttalib dalam doa dia, gaya Tuhan. Mudah-mudahan jumpa balik. Kemudian katanya tu kita ni, waktu orang ramai duk tawaf tu, orang dengar seorang tua duk patung ni. Orang yang dengar tu tidak kenal siapa dia duk patung ni. Lalu kawan tu pun tanya, siapa dia kat orang tua duk doa bela-bela duk tawaf tu. Kerana doa ni makna pada orang Arab yang reti bahasa Arab, belah bunyi. Kerana apa sebab ni lah, Tuhan tolonglah tabalik cucu aku. Jadi benda-benda begitu tu biasanya orang tidak pergi doa lagu tu, orang doa ni bersatu dosa, minta rezeki secara umum begitu ni atas sekara bela-bela duk tawaf tu jarang-jarang orang. Tapi bila ada juga orang menyebut dalam bahasa yang sedap didengar, menyebabkan orang tertanya-tanya siapa dia kat ni. Lalulah orang yang jawab dia, betulah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib apa namanya, seperti kita kata kat Raja Mekah ni lah, itulah orangnya. Kemudian lalu orang pun tanya, apa jadi begitu tu? Apa yang Abdul Muttalib minta doa supaya Tuhan hantar balik ni? Jawabnya kerana semua pun setiap kali ada benda Abdul Muttalib apa benda waktu Abdul Muttalib bila pun kalau Abdul Muttalib suruh cucu dia cari sekala, suruh cucu dia nama Muhammad ni, jumpalah benda. Jadi kebetulan hari itunya utar dia ni hilang. Lembu kubah lepas hak perah dia ni hilang, kami beri hilang. Suruh cucu dia ni cari. Harapannya sebagaimana hak lepas-lepas dia, kalau dia cari jumpalah. Tiba-tiba dia suruh cari hari itu, kambing pun tak jumpa, cucu ni pun tak jumpa cari. Yang menyebabkan dia pergi doa di Baitullah. Bila doa ke Baitullah, fama labithna an ja'a. Duduk tak lama sekejap je, jumpa balik Nabi. Bila jumpa balik, fadammahu ilayhi. Lalulah Abdul Muttalib peluk dekat cucu dia pada dia. Wa qala la ab'atsu bika fi hajatin ba'du. Kata Abdul Muttalib, lepas pada hari ni, tuk tak sekiranya dah awal dia cari gapa-gapa bimbang, takut hilang. Di cerita-cerita begini ni menambahkan apa namanya keyakinan kita bahawa Abdul Muttalib memang sungguh-sungguh sayang pada cucu dia Nabi Muhammad. Wala'alla hadhihi al-hadisata qad hadathat fi mawsim al-hajj. Kita kata boleh jadi peristiwa ini boleh jadi kejadian ila Nabi Muhammad tengah ramai ni berlaku di musim haji. Hina tazdahimu Makkah bin nasi, ketika mana negeri Mekah penuh sesak dengan orang. Kerana haji ini sebagaimana tahu belaka bukan mula daripada Nabi kita, tak mula daripada Nabi Ibrahim hari itu lagi, ribu-ribu tahun hari itu lagi. Sejak Nabi Ibrahim dia buat Baitullah, dan dia pun naik ke bukit Safa, bukit berapa tu, dia laung ke orang supaya orang mari ambil haji. Kalau kita lah ni panggil Safa Seru lagi dia ni. Mula daripada situlah orang Arab tiap-tiap tahun pai kecil besar tua muda kau tahulah pergi buat haji. Latapukan buatlah haji terus dulu. Pelon ni pun Arab kalau kita pergi gaji yang hidup perhati di Kaabah, kita tengok macam-macam jenis manusia. Ada bahasa bawah lagu ni, ada bahasa semayan macam tu, ada macam-macam pasien orang. Moga jahil itu berpanjangnya tu pas kiamat. Hayya tazdahimu Makkah bin nasi, ketika mana orang ramai bersosok di Mekah, wa yas'abu as-sayru fi masalikiha 'ala as-saghir wal kabir, dan jadi payah nak berjalan di lorong-lorong Mekah, baik budak kecil baik pun orang tua. Orang tua pun payah, budak kecil lebih-lebih lagi. Ketika tu lah Siti Halimah bawa turun Nabi ke Mekah, hilang tengah jalan. Wa sawa'un as-sahhat hadhihi ar-riwayatu am tilka, fahiya dalilun 'ala mablaghi al-makanati allati kanat li Muhammadin fi qalbi jaddihi Abdul Muttalib. Akhirnya tu yang kita ni kata, sama ada riwayat yang saya sebut tadi sah sungguh, cerita saya sebut bahawa Nabi ni hilang di Mekah kerana Abdul Muttalib suruh cari sekara, ataupun riwayat ni tak sah ke tak sah, betul ke tak betul lah cerita ni. Tapi walau bagaimanapun dia boleh dijadikan dalil di atas mablaghil makanah, di atas nilaian, atau kalau panggil tarah Nabi Muhammad atau nilai yang tinggi Nabi Muhammad di dalam hati tu dia Abdul Muttalib. Buktilah kita bahawa Abdul Muttalib sayang sungguh pada cucu sayang dia pada Muhammad bin Abdullah ini. Wa kana min at-tabi'i an yubadi lahu Muhammadun hadhihi al-'atifata. Kata dia dah tu ni saya cucu, maka menjadi tabiat
Jadi kebiasaannya bahawa Nabi Muhammad pun balas balik cinta tuk pada dia ni dengan sayang juga. Bila orang tua sayang ke budak, biasanya budak pun cepat-cepatlah sayang ke orang tua. Tidak kata orang tua dah sayang ke budak, budak tak boleh sayang ke orang tua. Tak. Bila kita rajin dekat dia, rajin suap nasi ke dia, rajin berapa dia, budak bisa selalunya cepat manja dengan kita. Wa an yuhibbahu akthara mimma yuhibbu ahadan min ahli. Dan jadi kebiasaan juga bahawa Nabi Muhammad ni sayang ketuk dia anak Abdul Muttalib lebih daripada Nabi sayang kepada orang lain, anak-anak buah dia. Anak-anak buah Nabi itu bukan sikit, mengepok saudara ramai, maka dengan sendiri sepupu pun ramai, mengepok saudara pun ramai. Tak ada ni. Tetapi walaupun ramai pok saudara dia, walaupun ramai sepupu dia, tapi Nabi sendiri sayang ketuk dia nama Abdul Muttalib lebih daripada sayang kepada saudara mana, sepupu mana berapa. Fama asra'an jazabat tifli ila man yahnu ilai. Maka memang alangkah cepatnya tertarik seorang budak kepada orang yang tunjuk sayang kepada dia. Seorang budak memang cepat tunjuk manja dia pada mana-mana orang yang tunjuk dia ni sayang kepada dia. Wa ma ashadda ta'alluqahu bihi wa intifa'ahu ilai. Dan memang Nabi Muhammad benar-benar bergantung dengan Abdul Muttalib sungguh-sungguh. Dan indifa maknanya kedepan ataupun orang panggil gatuh lah, bermanja. Dan Nabi Muhammad sungguh-sungguh manja dengan tuk dia Abdul Muttalib. Baik. Walamma mata Abdul Muttalib ibn Hashim ahassa Muhammadun alam al-faji'ah. Duk tengah saya, duk tengah manja, duk tengah berapa semua ni, siapalah maksudnya Abdul Muttalib meninggal dunia. Orang panggil siapa, panggilnya Tuhan. Ketika mana tuk dia Abdul Muttalib ni mati, maka ahassa Muhammadun alam al-fadi'ah, terasa Nabi Muhammad bagaimana pedihnya bala menimpa dia. Pak hak dia duk bergatul sama kan itu, pak dia duk manja pun tuk, dan budak ni memanglah dengan tuk lebih manja daripada pok dia sendiri. Dan pok pun biasanya sama-sama pun bila berdepan dengan banding dengan cucunya anak, dia sayang cucu sama-sama pun. Orang datang, orang tina baik, orang datang baik, sayang cucu lebih daripada sayang anak. Kata orang-orang ahli jiwa, ahli ilmu, bapa yang jadi kita disayang cucu lebih daripada sayang anak. Kerana kita kira kita dekat nak mati dana, dia ni baru mari. Anak kita ni lama dah mari ke dunia ni. Kita duduk main dia, berapa dia lama dah beranak. Cucu ni pasal dia lewat mari. Kedatangan dia ke dunia lebih lewat daripada kedatangan anak. Tak gitu kan? Jadi, bunda takut kita ni mati banyak, tak ada nak beri kesayangan kita ni pada dia tu, tak ada banyak, maka kita tumpahkan sayang kita bersama kita ni pada cucu lebih daripada kita beri pada anak kita. Kerana bunda takut kita ni mati banyak, tak ada nak tunjuk kasih tua kita, maka menyebabkan kita ni sayang cucu lebih daripada sayangkan anak. Itu manusia zaman lagi begitu. Ahassa Muhammadun alam al-fadi'ah. Setelah Abdul Muttalib mati, maka Nabi kita terasa benar-benar bagaimana pedihnya bala kematian itu. Wa adraka 'izam al-musibati, dan Nabi Muhammad faham bagaimana teruknya bala menimpa dia. Wa arafa annahu faqada al-qalb al-kabir alladhi yahnu 'alayhi faqada. Wa arafa annahu faqada al-qalb al-kabir alladhi yahnu 'alayhi. Dan Nabi Muhammad faham benar-benar bahawa dia telah kehilangan sekeping hati, kata kat sekarang, dia telah kehilangan sekeping hati yang selama ini duduk yahnu. Yahnu ni, makna yahnu ni asal maknanya budak kecil mari, kita pun tunduk, gerokok, kakak dia, cium kepala dia, apa peluk dia ni, apa ni yahnu. Jadi Nabi Muhammad sedar bahawa Abdul Muttalib ni bukan sekat pauk dia dengan tangan, peluk dengan tangan, jah saja tidak. Bukan hati dan jantung Abdul Muttalib sendiri yang pauk, yang berapa, yang benar-benar bersua dengan dia. Sekarang Abdul Muttalib mati, maka hati seorang manusia yang begitu baik dan sayang bersua dengan dia, sekarang dia sudah kehilangan. Nabi Muhammad berasa dia ni ibarat ayah yang agak orang ni, anak ayah tak ada ibu dah sekarang. وعدم الركن الشديد الذي يأوي إليه. Dan Nabi Muhammad faham bahawa dia telah adima ya'dim, sutur yang makna faqada yafqud. Dia telah kehilangan satu rukun sama makna tiang. Nabi Muhammad terasa bahawa dia telah hilang seputun tiang yang selama ini hidup nandas itu. Abdul Muttalib ni bagi Nabi kita Muhammad ibarat tiang sendirilah.
Pergi mana pergi makan minum berapa pun atas Abdul Muttalib lah bakal nak mana nak makan nak berapa. Sekalian bila Abdul Muttalib mati, ibarat dia sendiri cepat dia duduk menanak selama ni telah apa ni telah patuh. Faja'ala yabkihi buka al-hazin al-ha'ir, menyebabkan Nabi menangis. Nabi menangis di atas kehilangan tok dia Abdul Muttalib. Sebab seperti mana menangis orang yang duka cita, ia kebangungan. Sebagaimana orang pusing, kebangungan, tak ada tempat nak jemur, tak ada tempat nak tuju, orang itu menangis. Maka Nabi pun waktu dia kecil itu menangis kerana tok dia mati. Alladzi la yadri mata yaqarru qararuhu wa la madza yakunu masiruh. Ya Nabi sendiri tidak tahu bila lah nak selesai kejadian. Yaqarru qararuhu maknanya bila lah nak akhir tenang. Kalau zaman tu aku ada itu hati aku tenang, sekarang tu aku mati maka mula gelisah hati aku. Soalnya kegelisahan yang ada di hati aku ni bila nak reda, bila nak berapa. Nabi saya tidak tahu. Yang menyebabkan duduk-duduk menangis, duduk-duduk mengisah. Bagaimana kita kehilangan anak ataupun anak kehilangan anak. Sekarang tu kita nak bawa satu cerita menggambarkan bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tok dia. Qalat Ummu Aiman, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يبكي خلف سرير عبد المطلب وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتذكر موت عبد المطلب قال نعم أنا يومئذ ابن 8 سنين. Ummu Aiman sebagai orang yang mengasuh Nabi dan orang yang penuh, Nabi kata bahawa Ummu Aiman anta ummi ba'da ummi. Ummu Aiman ni Nabi kata dan Ummu Aiman mula jadi mak aku, lepas pada aku tak ada mak dah, aku tak ada mak, mula jadi mak aku. Ummu Aiman tu nya wayak kita. Satu cerita dia kata aku tengok sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari itu, hari Abdul Muttalib mati ni, dia baki khalfa sarir Abdul Muttalib, duk teriak tepi gerai Abdul Muttalib. Gerai mayat lah, gerai mayat. Bila Muttalib mati dan letak tagar, gerai cara-cara jamin hari tu. Nabi ni duk teriak. Teriak tu umur dia berapa? Umur dia nya 8 tahun. Dia 8 tahun tu waktu Nabi tu besar molek dah. Dia tanya Nabi, hey Rasulullah, mu ingat kau ketika tok mati hari tu? Dia kata, na'am, saya ingat. Ana yaum idin ibnu sama di sini. Aku ketika tu umur 8 tahun. Jadi waktu umur 8 tahun, waktu seorang budak yang duk tengok sedap manyo, duk tengok sedap bergantung kain yang hari itu 8 tahun ni, tak tahu sekolah mana. No, tak boleh dengan berapa sekolah, berapa budak betul-betul manyo berkait dukung. Yang kita kecil amor kecil hari tu pun ada tengok budak muk dia dukung kaki tu meleret tanah orang ni, duk naik dukung lah. Dia jangan itu. Jadi Nabi kita umur 8 tahun duk tengok sedap manyo berapa ketika tu atuk dia meninggal dan dia teriak, "Anda dah teriak kematian orang dekat." Kita falati Abi Talib. Lam yasha' Abdul Muttalib an yatruka sya'na yatimi hamalan ba'da mautih. Tuan kita ni kata Abdul Muttalib bila dia sedar dia sudah tua, ajar dia pun dekat dah tamat. Umur adalah tubuh dia ni pun bahaya meninggal tak berapa sudu lagi. Kalau benda bahasa boleh sudu kan. Ketika tu Abdul Muttalib rasa bahawa cucu aku anak yatim, cucu aku anak yatim ni dah mana nak buat. Jadi Abdul Muttalib di samping dia memikir masalah tua dia ni, dia fikir juga masalah cucu dia atau yang anak yatim ni. Nabi kita Muhammad SAW. Wa wal azizul athir indah. Sedangkan cucu dia ni aziz. Aziz maknanya tak ada tanding. Kalau banyak-banyak cucu Abdul Muttalib sendiri, anak dia 10 orang. Tak jadi 10 orang, sekali 3, 4, 5 orang, 5 orang cucu, 5 kali 10, 50 dah. 50 orang cucu dah. Dalam ramai-ramai cucu Abdul Muttalib, tak ada seorang cucu yang benar-benar aziz, yang benar-benar asir, lain pada Nabi Muhammad tak ada. Aziz maknanya cucu yang tidak ada tanding. Cucu mana pun tak ada. Asir maknanya yang benar-benar menjadi pilihan. Maknanya kalau ada nasi semulut pun, tak ingat cucu lain, ingat budak mamak ni lah. Ada orang jambus butir pun kelah waklik untuk budak cucu ni lah. Itu apa panggil? Asir. Dia benar-benar menjadi istimewa, pilihan. Fama huwa illa an ahassa binuwa ajalih hatta arsala ila waladihi Abi Talib. Fikir punya fikir,
Dia tua dekat nak mati, nak suruh siapa cucu aku seorang ni walaupun anak aku ada 10 orang. Akhir sekali dia buat keputusan, fama huwa, tak ada masalah di sisi Al-Muttalib kecuali saja, iaitu bila dia berasa hampir ajar dia pun kirim pesanan pada seorang anak dia yang nama Abu Talib. Fikir punya fikir dalam anak 10 orang ni, pilih Abu Talib untuk nak kira dekat dengan nak mati. Fa'awsahu bi an yadhumma Muhammadan ilaihi wa yaj'alahu fi kafalati. Bila dia panggil Abu Talib mari, dia pun wayaklah. Dia kata, kalau kita kata tak awal, anak aku 10 orang ni mung seorang aku panggil mari hari ni, dan aku nak wayak aku mung cucu aku ni mung lah. Tolong tengok, tolong jaga, tolong gapo kalau aku mati tak. Wala budda annahu shaddada ala Abi Talib fi hadhihi al-wasiyah. Tuan kita ni kata dalam masa duk kecek di antara hak tua ni, dia tepuk hak tua dengan anak dia Abu Talib ni, sudah tentu Abdul Muttalib ni buat penekanan, makna tekan benar-benar pada Abu Talib anak dia ni supaya Abu Talib jaga sungguh-sungguh cucu dia ni. Wa qarra alaihi al-qawl bi an yar'ahu haqq ri'ayah. Dan sudah tentu Abdul Muttalib ni keadaan saat dia tua dan sayang pada cucu dia ni, dia ulang-ulangi acak kali pesanan pada Abu Talib supaya Abu Talib benar-benar meraih ke Nabi Muhammad ni dengan sungguh-sungguhnya. Bi an yar'ahu haqq ri'ayah, bahawa ra'i, bahawa jaga, bahawa kawal, awasi cucu dia ni dengan sesungguh-sungguhnya. Wa an yuliyahu min inayatihi ma yulihi auladahu. Wa an yuliyahu, dan dia pesan supaya yuliya man awla yuli, maknanya apa panggil, beri perhatian lah, beri perhatian pada cucu dia ni sebagaimana yang dia beri perhatian pada anak-anak dia sendiri. Abu Talib, aku tahu ni ada anak, tetapi aku nak tambah, aku nak minta juga ni jaga cucu aku ni, anak saudaramu ni, serupa dengan menjaga anak-anakmu sendirilah. Kata Tuhan kita ni sudah betul Abdul Muttalib katalah betul dia. Fahuwa ibnu akhi wa syaqiqihi Abdullah bin Abdul Muttalib. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad ni anak saudara dan anak bagi adik-beradik semua sepok Abdullah bin Abdul Muttalib. So tentulah bila Abdullah ni adik-beradik bagi Abu Talib, maka berarti Nabi Muhammad ni anak saudara dan anak adik-beradik semua sepok. Wa huwa fawqa zalika jawharatun nafisatun yajibul hirsu alaihi wal inayatu biha. Lebih pada tu lagi, selain daripada dia menjadi anak saudara pula anak saudara, adik-beradik semua sepok, maka Nabi juga fawqa zalika, lebih pada itu, jawharatun nafisatun. Kalau ni sangat ibarat mata yang benar-benar berharga. Nabi Muhammad ni kalau kira pakaian enggak mata lah. Dan mata pula bukan sebagai permata yang nafis. Nafis maknanya apa panggil comel, indah, dan baru waktu bik dalam gawan. Gapo panggil mata dalam gawan tu? Hok boleh laut tu, dia duduk dalam kulit atok tu. Mutiara. Kalau ibarat mata gak mata mutiara, ia sebut tak ada londo dalam gawan. Dia mata mutiara ni ikut cerita orang hok main mata gak. Dalam sebut kulit tu ada 2-3 pun ada so pun ada. Hak yang paling mutiara, hak paling mahal sekali, hak sebutin ada londo dalam sogawan. Jadi Nabi Muhammad ni ibarat mata mutiara, ia sebutin ada londo yang latif, yang benar-benar berharga, yajibul hirsu alaiha wal inayatu biha, yang wajib dijaga sungguh-sungguh dan diberi inayah sungguh-sungguh. Hatta tablugha sya'wa alladhi qaddarahu Allah laha, jaga hingga siapa dia sapat pada sya'wun. Sya'wun ni kalau orang pelari kuda kan, sekali lembah. Kalau orang bahasa naik kuda lomba tu, dia duduk latih pagi-pagi tu, dia pecuk kuda tu, lari, siapa saat tertentu kuda lembah dia. Sekali lembah tu apa panggil sya'wun. Jadi nak wayaknya, Abdul Muttalib kata, mu kena jaga cucu, anak jaga mu. Nak jaga sehingga mana? Sehingga sekali lembah. Mana dia ni nak pergi setara mana, mu kena jaga setara mana, jaga. Sekat-sekat mu boleh jaga. Pitih mu sekat-sekat boleh belanja. Apa ni, inayah mu sekat-sekat boleh beri, mu beri. Mulakan siapa kau pekak mu saya nak buat tu, tak ada arah lah. Habis dah uang ni, tak ada arah.
Itu apa ni? Hatta tablugha asy-sya'wa alladhi qaddarahu Allah laha. Mujaga memberi inayah sehingga siapa apa inayah mu ni habis je. Sekat mana sekat tu yang tak gede. Sekat tu yang tak gede mu boleh jaga 5 tahun. Jaga tak gede 10 tahun. Jaga sekat dia bini beranak. Jaga sekat bini beranak. Apa boleh buat? Apa ni hak keputusan aku sebagai pok padamu wahai Abu Talib sebagai anak. Baik. Walam yakun Abu Talib yajhalu min amri Muhammadin syai'an. Kalau kita ni kata Abu Talib sendiri memang tidak jahil. Memanglah tidak takuti. Abu Jahil memang tidak takuti masalah Nabi Muhammad. Maknanya waktu Abdul Muttalib suruh cucu dia ni pada Abu Talib faham sungguh-sungguh Muhammad ni siapa dia. Anak tahu aku nama Muhammad ni siapa dia. Sebagaimana Abdul Muttalib tu dia ni faham sungguh-sungguh bahawa Muhammad ni bukan sebagai budak, Abu Talib pun faham lagu tu juga. Budaknya cerdik, budaknya hati baik, budaknya menjadi sayangnya orang ramai. Oleh yang demikian Abu Talib bila ayah dia suruh jaga budak ni tak sukalah hati dia kerana sebanyak mana rahsia yang ada di tubuh Nabi semua Abu Talib tahu belaka. Itu mana? Walam yakun Abu Talib yajhalu min amri Muhammadin syai'an, dan tidak adalah Abu Talib ni tak uti mengenai Nabi Muhammad. Dia bukan jenis orang tak uti, bahkan dia ni jenis orang reti. Abu Talib ni reti benar-benar Muhammad ni siapa dia budaknya. Wala kana fi hajatin ila an yuwassiyahu bi ahadun, dan Abu Talib memang tidak perlu untuk diberitahu panjang lebar mengenai Muhammad ni. Tidaklah kata Abu Talib, "Hei Abu Talib, aku nak royak ni Muhammad ni cucu aku ni budaknya berjuru, budak baik." Dia tak payah. Abdul Muttalib tak payah royak panjang, tak payah sifat banyak mana mengenai dengan Muhammad. Kalau orang tahu belaka, khususnya Abu Talib sendiri pun Abdul Muttalib tahu bahawa anak dia nama Abu Talib ni itu dia faham satu dia. Kenapa? Faqad kana yashhadu min ayatillahi fihi ma kana yashhaduhu abuhu Abdul Muttalib. Kerana Abu Talib sendiri menengok tentang kekuasaan Allah di Nabi Muhammad ni sebanyak mana hak Abdul Muttalib tahu. Sebanyak mana Abdul Muttalib ayahnya Abu Talib ni tahu mengenai keramat ke, mengenai baik ke, mengenai cucu dia ni, maka Abu Talib sendiri tu tahu juga. Tak ada benda hak selindung, dia tak ada benda hak menjadi rahsia. Wa kana yahissu min sya'ni mustaqbalil 'azim ma kana yahissuhu kullu man yattali'u ala syu'unihi wa ahwalihi. Abu Talib sendiri sedar tentang masa depan dia yang cerah kata sekarang. Abu Talib sendiri sedar bahawa budaknya anak saudara aku ni masa depannya cukup cerah. Kenapa? Kerana dia mulai dia kecil lagi. Akal fikiran pun nampak jeru, nampak cerdik dia kecil lagi. Tikah laku pun comel dia kecil. Jadi kalau setara waktu kecil ni jeru dah, kecek panas dah, keifangan mulai dah, apa kata bila budak ni besar panjang, akal fikiran cukup. Tentulah masa depannya orang panggil bagus, dan masa depannya sungguh cukup-cukup apa nama ni, cukup-cukup berharga maknanya. Wa kana yahissun min sya'ni mustaqbalil 'azim ma kana yahissuhu kullu man yattali'u ala syu'uni wa hali. Abu Talib sedar dari segi masa depan Nabi sebagaimana tiap-tiap orang yang tahu mengenai dengan hak ehwal Nabi. Sama keadaannya hati yang terbuka, qarirul ain, dengan keadaan mata tenang. Mana hati terbuka terima anak saudara dengan segala senang hati, dan dengan segala panggil terima dengan mata yang sejuk. Sejuk hati tenang, molek hati, ambil anak saudara balik rumah bila ayah dia Abdul Talib meninggal dunia. Ala raghmi ma kana alaihi min qillatil mal wa kasratil ayyam. Ani kelakson. Abdul Muttalib panggil anak dia nama Abu Talib untuk jaga cucu dia Muhammad ni, dia pelik ni. Dalam ramai-ramai anak Abdul Muttalib, Abu Talib lah hok harta sikit anak ramai. Anak pelik pula setara pula. 10 orang anak dia tu Abu Talib lah hok harta sikit sekali. Kebetulan pula anak yang ramai. Dan Amo dia ingat dia baca-baca dalam buku apa ni, buku apa panggil, buku apa ilmu ijtima' ni, tak panggil ilmu apa, ilmu masyarakat ni. Bila dia buat kajian secara tak lenda ni tu, orang kaya jadi sikit anak. Kalau dia duduk ramai anak dia memang sikit. Tak tahu gapo cerita.
Kendai tu hak kaya tak lama ni. Hak duk lama ni hak berarti tak isi hak dua tak terbuah hak ni hak yang jadi lama ni. Yok jam itu siapa kalau ni tu kedai tu lah. Betul. Kata-kata orang yang jadi orang kaya ni apa nama ni sikit ni kerana hiburan dia banyak. Hiburan orang kaya ni banyak. Benar yang boleh melegakan hati, yang boleh menggalakkan hati dia, yang boleh bergotu, boleh bergoni ni banyak. Yang menyebabkan dia jadi pandai ke bini ni tidak kata pandai secara hiburan dia. Pandai ke bini ni sebagai kawan biasa. Maknanya tidak terbuka nafsu mana. Kerana bina hak membuka nafsu dia ni banyak. Ni kedai kopi jaga dengan saya. Di patah dia cara patah. Di kelak judi yang dia cara kelak judi. Akhir sekalinya balik ke rumah. Letup letak lah. Segala heboh berapa habis ni. Jadi ni cara mu aku cara mu paling anak kena aku paling anak. Jadi dia belakang panggil. Ada masalah tadi. Jadi menyebabkan boleh anak sikit. Orang sikit tak ada benda dia nak hibur. Hibur yang dia sok balik rumah keceknya beli kopi. Jadi tak ada benda lain. Lagi patah-patah titi. Nak judi bukan dia basah. Tapi tak ada titi. Jadi akhir sekali satu tumpuan dia. Orang sikit pada retina dia. Retina pun tak ada tumpuan lain. Pada lelaki yang bini. Sebab tu rezeki anak lebih banyak pada dia. Jadi yang kita ni kata ni dia peliknya Abdul Muttalib ni panggil anak dia hak miskin dan anak lama untuk jaga cucu dia Muhammad bin Abdullah. Ala raghmi ma kana alaihi min qillatil mal wa kasratil ayyan. Sekalipun Abu Talib ni hartanya sikit anaknya lama. Dengan keadaan begitu tu Abdul Muttalib pilih hak ni untuk menjadi penjaga bagi Muhammad bin Abdullah cucu dia. Laqad kana li Abdul Muttalib 'iddatun min al-walad. Sesungguhnya Abdul Muttalib sendiri anaknya ramai. Laqad kana li Abdul Muttalib 'iddatun min al-walad. Sesungguhnya Abdul Muttalib mempunyai bilangan yang ramai anak. Kulluhum ikhwatul li Abdullah. Ya semua ni adik-beradik Abdullah belaka. Wa kulluhum a'mam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu menjadi pak saudara bagi Nabi. Wa kana fihim man huwa aktsaru malan wa aqallu 'iyalan min Abi Talib. Dalam ramai-ramai adik-beradik apa ni Abu Talib ni, dalam ramai-ramai pak saudara bagi Nabi ni, orang panggil adik-beradik bagi Abu Talib ni, ada orang yang ada pak saudara yang piti banyak, yang tidak ramai. Maknanya kalau kira zaman lain ni kan nak suruh cucu gapo dia suruh kau anak kaya lah. Jadi dia ni. Tapi Abdul Muttalib dia tidak suruh cucu dia sayang ni pada hak anak kaya dia. Itu dia. Wa man huwa awsa'u minhu sa'atan wa arhabu makan. Dan dalam ramai-ramai anak Abdul Muttalib ni ada orang hak ia rumah kalau kira rumah enggak rumah luar. Kalau kira makan ini enggak apa ni apa panggil mulut. Tuah makan, tuah berapa. Ada anak dia ramai begitu. Wa man huwa aqdaru an yakuna huwal kafil. Dan anak dia ramai lagi orang yang benar-benar lebih berteriak untuk menjadi penjaga bagi seorang anak yatim. Idza kana al-ghaniyyu bil mal huwa kullu shay. Idza kana al-ghina bil mal atau al-ghaniyyu bil mal huwa kullu shay. Sekiranya kalau kira kaya ni kaya titik itulah menjadi kekayaan. Kalau kira kaya ni, kalau kira ta'rif kaya ni ialah yang piti banyak, maka anak Abdul Muttalib lama lagi hak piti banyak. Kalau kira tak ada kaya ni arti kaya piti, maka memanglah hak kaya piti ni lama dalam kalangan anak Abdul Muttalib. Tetapi oleh kerana Abdul Muttalib fikir bahawa orang kaya ni bukanlah kaya piti, jahat kaya. Ada setengah tu kaya piti, ada setengah tu kaya perangai. Perangai dia molek, perangai dia berjuru, perangai dia baik. Ni pun orang kaya juga, tapi tidak kaya piti, kaya perangai. Jadi Abdul Muttalib ada timbang. Nak timbang, cucu aku nak pergi ke hak kaya piti, kau nak pergi ke hak kaya perangai. Kira mari guni mari dia pengalaman dia berapa dia pilih anak dia hak kaya perangai. Dia tak si anak dia hak kaya piti. Walakin Abdul Muttalib fima yabdu kana yarmi ila hadafin ba'id. Tuan kita ni kata, tetapi nampaknya Abdul Muttalib ni fima yabdu mengikut kita duk nampaknya kana yarmi ila hadafin ba'id. Dianya mempunyai pandangan jauh.
Yarmi maknanya mikir dia tu nampak jauh. Ada benda kok dia nak buat pada cucu dia ni masa depannya. Dia tidak akan terlaksana cita-cita dia ni kalau beri kepada anak dia hak tu banyak. Tidak hak pelanggan malik. Wala'allahu kana yarmi ila an takuna al-yad allati tahutu Muhammadan hiya aqwa yadin wa ahnaha. Boleh jadi Abdul Muttalib nak kepada orang yang tanya jaga cucu dia ni basuk tanya gagah dan tanya yang mempunyai rasa sayang. Tanya itu kalau tanya masuk tanya maknanya penjaga. Kerana orang ni atas tubuh orang seorang ni tanyalah hak buat kerjanya. Jadi dia nak tengok cucu dia ni dijaga oleh orang yang kalau kira tangan gagah nak kok bahasa gagah dan selain pada gagah tu nak kok bahasa hati saya, hati manja. Wa ayyatul qalbu alladhi yar'ahu huwa asja'a qalbin wa arhamah. Kalau kita tanya nak cari tangan hak bahasa gagah, kalau kita hati nak cari orang hak bahasa hati berani dan ada sifat kesian lah. Jadi dia berkata juga Abu Talib lah orangnya. Falam yakun ya'ni fi dhalikal amri kasratul mal wala qillat. Bagi Abdul Muttalib untuk nak jaga budak tak timbul masalah harta banyak ke harta sikit. Paklala ni pun para hadis semua. Kalau kita perhati budak-budak hak berjuruh ni, budak-budak hak berjuruh, hak berhati ta'ak ke mokpok, hak berhati ta'ak ke Tuhan ni tidak mesti anak orang kaya. Kadang-kadang anak orang kaya hak terlibat dengan dadah ni, hak bererik-bererik tu umumnya hak anak orang kaya. Anak untung-untung pula ni terlibat dengan dadah, terlibat dengan gapo rokok, gapo. Hak tu banyak menjadi tujuan. Kau anak dah miskin, tidaklah katanya sebab tok miskin tak semua dia dah kerja tok dah. Banyak daripada anak-anak orang kata hak miskin-miskin jadi orang baik-baik. Sama ada baik perangainya, sama dia mokpoknya, dia taat dengan Tuhan tu, dia cara beri kebala soh gapo tu umumnya terdiri daripada anak yang ibu bapa yang miskin. Dia mari tutah kendal itu begitulah. Dan dari segi pemikiran tu kan orang miskin ni dia tak ada benda tak jaga tu daripada Allah Ta'ala. Nak gatungnya piti, dia tak ada piti. Nak gatungnya wong piti, dia tak ada piti. Nak gatungnya sayang, mana nak sayang aku tak ada piti. Dia tak ada, ya Allah sepatut. Sekali dia tak baca, ya Allah. Lengok ke langit, lengok nak ke bumi pun, ya Allah. Dan Allah ni dia sama-sama dah, bila orang Yahudi dia sebut. Dia bila dia tahu hati gatungnya dia pun aku tu katalah. Uzkurni fazkuruni azkurkum washkuru wa takfurun. Dia ingat aku ingat kamu balik. Orang kaya dia dari banyak tu, bagus dia pakai tu je banyak semua. Tak kata banyak semua, buka peti sedikit makan dalam semua. Ketua awak gapo lagi. Dan jadi gitu semuanya. Tak kena gaya. Walal mafamal malu illa aradun ya'ti wa yasin. Tuan kita ni kata piti-piti ni gapo kan? Piti-piti ni bawa arad. Ya'ti wa yazun. Benda mari, benda pergi. Piti ni kalau kita ngaji ilmu tauhid je, Tok Guru ajar kita bahawa atas dunia ni dua perkara je. Arad, jauhar. Jauhar, arad. Jauhar ni makna benda hak dirinya sendiri kata Tok Guru. Arad ni makna benda hak mendatang. Seperti kita kata juga, warna putih, warna hitam, kuruh, gemuk, muda, tua, sakit, segar ni benda mendatang. Sekali segar, sekali sakit. Sekali putih, sekali hitam, sekali sehat, sekali sakit. Ini bagian mendatang. Harta ni begitu juga. Harta ni, kalau kita ni kaya, jangan fikir harta ni jauhar. Jangan fikir benda ni boleh petak semua. Kaya ni masak berkerak dana. Banyak orang kaya 2-3 tahun kaya. Ya Allah, tak kena saing, tak kena adik-beradik tu. Mari makan-makan tu mungkin kerak. Tak boleh pakai selipar, tak boleh pakai sudah. Jadi, harta ni benda Arab. Benda yang suka dia mari. Jika dia pergi, panggil tak dengar. Wa'ariyatun tazhabu wa tajib. Harta ni ariyah. Ariyah ni makna orang panggil bayang pinjam ni. Bila bayang kita pinjam bayang tazhabu dia pergi wa tajib dia mari. Sebagaimana kita pinjam bagi kau orang pergi siapa orang kain baju orang jika kita pinjam. Jika tuan dia nak balik, jika tuan dia nak sebelah balik. Apa tidak harta. Jika tuan beri, ya bu, jika dia ada balik, dia nak balik kita nak buat apa tak boleh. Bila nak mikir Abdul Muttalib duk fikir-fikirnya cucu aku nak suruh siapa?
Dia tidak suruh pada orang, pada anak dia hak harta banyak. Kenapa? Itu dengan pengalaman dia dengan tua dia lama di tempat dia reti harta ni masa dia ada. Masa dia tak ada kata apa panggil tak dengar menang tak mari. Jadi baiklah suruh pada anak dia hak yang dia panggil ada hati. Ada perangai molek iaitu Abu Talib. Innama kana ya'ni an yajra al-qawiyya al-amina min ahli. Apa yang jadi penting bagi Abdul Muttalib ialah dia kena cari seorang anak yang gagah, dia penuh amanah terhadap anak buah. Cari hak gagah, kalau suruh kau anak yatim pada hak betul-betul tak jadi, dia sakit kau nak jaga budak mana, kau nak cari budak orang yang amanah, kau cari bahasa kena suruh anak yatim kerja, kau buat kali sedia, suruh galau, suruh dia lembu tu tiganya, kalau tidak bahasa amanah. لكل ليأكل إليه أمر ذلك اليتيم الذي ملك عليه قلبه supaya dia boleh suruh pada anak itu urus anak yatim yang menjadi hati dia memiliki hati dia maknanya kedudukan cucu ni menjadi milik hati dia sayang maksudnya sayang والذي كان يتمنى لو امتد به الأجل فظل يرعاه ورسوله ya cucu dia berasa benar kalau boleh Tuhan tak usah matilah aku supaya aku boleh jaga cucu aku ni tak bila masa sebab begitu sayangnya hatta yablugha bihi sya'wal 'azim alladhi yantaziruhu nak terus cucu biar sekat Tuhan biasa padan aja boleh jaga matilah kalau cucu ni besar tanya aja kalau boleh dalam tiap betul yang buat lagu tu tak segitu hari ni mati lagi biar dia pun cucu lah kita panggil dia tapi tak ada lah moga ajar nak paksa tak boleh tu yang kita nak ajar tak ni maka mau tak mau Abdul Muttalib terpaksa panggil anak dia Abu Talib untuk jaga apa ni cucu dia Muhammad bin Abdullah ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin